Ketika ini kita berada di satu bulan yang sangat besar, sangat agung, sangat mulia, bulan Ramadan. Kemuliaan ini Nabi SAW tunjukkan betapa bulan ini bukan bulan sembarangan. Nampak sahaja hilal anak bulan Rajab, baginda berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Tidak mungkin Nabi bersungguh berdoa untuk sampai ke satu bulan Ramadan kalau bulan itu tidak ada fadilah, keunggulan, kebesaran, ketinggian. Sudah pasti ada rahsianya. Kerana itu para sahabat kenangan mereka itu Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Ketika di bulan Ramadan, para sahabat tidak melepaskan saat-saat, momen-momen, waktu-waktu, melainkan diisi dengan amalan-amalan ubudiyah, mendekatkan diri kepada Allah. Habis berlalu Ramadan, doa lagi 6 bulan. Allahumma taqabbal minna ma fi Ramadan min qiyamihi wa siyamihi wa qira'ati Qur'anihi wa sadaqatihi wa ila akhir. Ya Allah, terimalah ibadah kami yang kami lakukan pada bulan Ramadan, puasanya, qiyamnya, sedekahnya, baca Quran. 6 bulan doa. Jadi kenangan para sahabat 6 bulan sebelum, 6 bulan selepas. Sehingga Ramadan seolah-olah itu sentiasa bersama para sahabat. Sehingga sebagian ulama mengungkapkan kun rabbaniyan wa la takun ramadaniyan. Jadilah hamba Allah yang rabbani, yang beribadah kepada Allah sepanjang masa. Kerana Allah juga berada di dalam Ramadan, juga berada di luar Ramadan. Wa la takun ramadaniyan. Jangan jadi hamba Allah yang rabbani, iaitu di bulan Ramadan berbuat amal, tapi jadi sejuk selepas itu. Karena itu semangat sahabat ini harus ada pada kita, untuk kita dapat momentum itu. Puasa yang jangan sekadar sah, tetapi makbul di sisi Allah. Setiap ibadah ada dua. Satu sah apabila syarat-syarat, rukun-rukun itu dipenuhi, tidak melakukan perkara yang membatalkan ibadah itu. Tapi belum tentu makbul, diterima di sisi Allah. Mungkin sah, tapi belum tentu makbul. Umpama anak kita nak masuk ke universiti, lalu kita bawa orang, dalam tu ada dokumen yang perlu diserahkan sampai di kaunter universiti. Nanti ada orang akan cek list apa barang ataupun dokumen dalam envelope ataupun dalam sampul yang kita sediakan. Bila dicek, salinan kad pengenalan, salinan result, recommendation, semua ada. Jadi itu sah, maksudnya diambil orang tadi. Tapi belum tentu diterima masuk belajar di universiti, ikut fakulti yang dia nak ikut. Katalah dia nak ambil kos medik perubatan, lalu seminggu selepas atau 2 minggu selepas ada senat akan berbincang, cek setiap orang yang meminta kos tadi. Lalu sampai pada anak kita, dia skor 8A, 1B, 1C.
Untuk masuk ke pos perubatan, contoh, perlu 10 straight A's, 10 A semuanya. Jadi requirement yang sepatutnya dia penuhi tak terpenuhi, maka anak tadi reply. Nanti pihak universiti akan kembalikan jawapan. Dan kalau ikut pencapaian ini dan requirement kami, tak dapatlah masuk kursus perubatan. Tapi kami tawarkan mungkin engineering, mungkin architecture, mungkin political science, yang lain-lain. Jadi anak tadi sah, orang ini ambil, tapi tidak makbul untuk diterima sebagai pelajar jurusan kedokteran. Begitulah dalam ibadah. Ibadah kita yang dilengkapi ataupun yang dicukupkan rukun-rukunnya, tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan ibadah tadi sah, tapi belum tentu makbul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dalam berpuasa, biar puasa kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kita ikut panduan Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, sebab beliau orang yang berpengalaman, ulama hakikat dengan ulama syariat, supaya terpadu amalan kita ini zahir dan batin, supaya amal kita ini kan rezeki zahirnya sah, batinnya makbul. Tidaklah kita lakukan sesuatu ibadah tapi letih saja, tidak makbul di sisi Allah. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Ramai orang yang berpuasa tak dapat apa-apa pun dari puasanya, sekadar sah saja, kecuali dapat dan dahaga. Wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Ramai orang yang qiyam, solat malam, tak dapat apa-apa melainkan mengantuk saja. Dia ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan ini puasa, paling kurang puasa orang saleh untuk kita mendapat fadilah daripada. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitabnya Al-Ghunniyah li Talibi Tariqil Haq merumuskan fadilah, keutamaan, ganjaran yang ada di bulan Ramadan. Itu ada dalam huruf, dalam perkataan Ramadan. Ra, ridwanullah, keridhaan Allah. Allah berdoa kalau hamba-Nya berbuat taat, tidak ada satu bulan penuh hamba-hamba Allah melakukan ibadah secara kolektif berjamaah melainkan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan masjid akan penuh, bukan sahaja solat fardu, tapi solat sunat. Bulan Ramadan orang paling ramai buat ibadah solat sunat rawatib, qabliyah, ba'diyah, baca Al-Quran. Tak cukup dengan fizikal bertemu sebegini, dibuat pula tadarus, dibuat pula secara online berkumpulan, sangat bagus. Sedekah, bagi makan pada orang yang berpuasa, apa sahaja amal kebaikan paling banyak dilakukan oleh hamba secara berjamaah dan sepenuh bulan dilakukan pada bulan ini. Keridhaan Allah itu lebih mahal, lebih besar daripada syurga. Syurga itu semua kita dambakan, sebab ma la 'aynun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara bi bali bashar. Dalam syurga tidak tergambar akan nikmat dan kebahagiaannya, tak terbayang, tak tergambar oleh mata yang melihat, telinga yang mendengar, dan tidak terbayang oleh fikiran yang membayangkan. Kalau
kita dapat bayangkan satu tempat yang paling istimewa, yang paling indah, yang paling bahagia, paling tenang. Bedek kata semua paling kemuncak yang boleh kita bayangkan, surga lebih daripada itu lagi. Malah beratus-ratus kali ganda akan dinikmatkan. Kita biasa kalau sebut automatic, itu akan satu yang special. Apa benda automatic pun akan jadi lebih mudah, cepat, senang sebagai automatic. Dalam syurga, ma tashtahi, apa yang kita inginkan segera dia datang. Malah pokok yang ada buah-buahan padanya teringin, ia dengan sendiri menentur ataupun dia dengan sendiri merebahkan daharnya untuk kita capai petik buahnya itu. Setakat kita ingat ini saja itu yang kata alternatif, maka dia datang dia hadir. Begitu juga makanan, minuman dan sebagainya. Itu sudah kemuncak. Tapi Allah sebutkan tentang keredaannya, wa ridwan minallahi akbar. Keredaan Allah lebih besar daripada nikmat syurga. Ini mahabbatullah, agil awsat, kasih sayang Allah kepada orang yang buat maksiat, sehingga mereka tak cenderung hati nak buat maksiat. Kenapa? Kerana kasih Allah pada mereka, biar mereka pun buat taat pada Allah. Tambah lagi, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Ini yang buat orang boleh buat taat, tinggal maksiat secara lebih serius di bulan Ramadan. Apabila datang bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu syurga. Mudah-mudahan kita semua masuk syurga. Allahumma amin. Ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu, dirantai syaitan-syaitan. Hadis yang lain, wasulsidatis syayatin, dibelenggu syaitan-syaitan. Itu yang menyebab orang boleh buat taat lebih daripada bulan lain. Ulama bahas syaitan dibelenggu ada dua pendapat. Pertama, pendapat hakiki, betul-betul syaitan itu dibelenggu. Ini pendapat paling kuat dan pendapat paling banyak. Pendapat yang kedua, majazi. Secara majazi, kiasan saja, bukan betul-betul dibelenggu, tetapi syaitan dan jin, iblis rasa terbelenggu, tak boleh penetrate orang untuk buat maksiat sebab kekuatan amalan yang mereka lakukan di bulan ini sepenuh-penuhnya. Tambah lagi ramai yang beramal, jadi motivated, semangat itu buat dalam perkumpulan. Itu yang menyebabkan perasaan jin, iblis, syaitan terbelenggu. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang lebih kuat, pendapat yang pertama, dibelenggu betul-betul. Tapi kenapa ada orang buat maksiat? Kenapa ada orang buat dosa? Ulama kata tiga sebab. Satu, dosa dan maksiat tak semestinya datang daripada syaitan, mungkin juga datang daripada hawa nafsunya. 11 bulan hawa nafsu dalam diri, syaitan dididik di luar. 11 bulan dididik oleh syaitan untuk buat maksiat. Ketika sebulan dia rehat, dibelenggu, contoh, maka dia dah terbiasa. Seperti seorang pemain badminton. Saya suka badminton, saya sebut badminton. Macam mana dia akan coach dia? Service, forehand, backhand, smash, jumping smash, sebulan. Ketika coach dia berehat sebulan, pemain tadi sudah biasa dilatih setiap hari, maka dia terbiasa, tak payah ditunjuk ajar lagi oleh coachnya, dia dah boleh buat. Begitu hawa nafsu. Kerana nafsu itu dah terbiasa berbuat salah dan dosa, walaupun syaitan terbelenggu, maka dia tetap buat perkara itu juga. Dua, jika disebut terbelenggu, zahirnya tangan diikat ke tengkuk, dirantai juga kaki. Yang dirantai itu kaki dan tangan. Di mulut
tetap boleh bagi arahan. Jadi syaitan iblis walaupun dirangkai itu betul, tapi mulut boleh bagi arahan. Sebab itu orang itu masih berbuat dosa dan kesalahan. Pendapat yang terbaik antara tiga pendapat ini adalah hadis yang lain menafsirkannya wa sulsilat dawaratus syayatin, dirantai, dibelenggu syaitan-syaitan yang ganas-ganas. Dawaradah syaitan jin-jin yang ganas, maka yang ganas ialah yang sajalah. Nah, dibelenggu yang lain itu masih lepaskan. Itu tiga tafsiran ulama kenapa syaitan tidak boleh sangat nak menggoda manusia seperti bulan-bulan yang lain, sehingga orang yang buat maksiat meninggalkan maksiat, kasih sayang Allah masuk syaitan. Tamanullah, Allah jamin untuk bagi pahala orang yang berbuat amal di bulan Ramadan. Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Setiap puasa dengan keimanan juga dengan pengharapan ganjaran daripada Allah, diampunkan dosa yang kena lalu. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang qama qiyamul lail tarawih dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah semata-mata, tidak ada lain, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan dosanya yang telah lalu. Man taqarraba fihi bi khaslatin kana kaman adda fariidatan fi ma siwa, wa man adda fihi bi fariidatin kana kaman adda sab'ina fariidatan fi ma siwa. Siapa yang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan satu amalan sunat, diganjari dengan satu amalan yang wajib. Bulan Ramadan, siapa yang buat sesuatu yang wajib macam subuh tadi, itu diganjari padanya seperti 70 solat subuh ataupun fardu. Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi wa la yanqusu min ajrihi syai'. Siapa yang bagi makan kepada orang yang berpuasa, baginya pahala orang tadi, pahala dia pun dapat juga, double dua, tidak dikurangi sedikit pun pahala. Man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha wa la aqulu alif lam harfun walakin alifun harfun wa lam harfun wa mim harfun. Siapa yang baca satu huruf daripada huruf Al-Quran, baginya satu huruf itu satu kebaikan kebajikan, satu kebajikan menyamai 10 pahala. Aku tidak katakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Itu di luar Ramadan. Dalam bulan Ramadan digandakan lagi pahalanya. Al-yuhibbu ahadukum ay yarji'a ila ahlihi idza raja'a ila ahlihi ay yajida thalatha khalifatin idhamin siman. Nabi tanya dengan para sahabat, termasuk ada di situ Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Tahu tak, kamu balik ke rumah, kamu jumpa 3 ekor unta yang gemuk dengan yang bunting. Disebut unta sebab unta itu siapa yang memilikinya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tanda orang itu orang yang berharta. Kalau kita kereta lah, beli rumah, tahu tak, jumpa 3 bilik kereta. Nah, para sahabat kata, nah kami ya Rasulullah. Dan disebut thalathu khalifatin idhamin siman ay yaqra'a ahadukum thalathu ayatin yaqra'u bihinna ahadukum fi salatihi khairun lahu min kalami khalifatin idhamin siman. 3 ayat yang kamu baca dalam solat kamu, tak kira solat wajib, fardu, tak kira qada, tak kira nazar, tak kira sunat, sunat rawatib, qabliyah, ba'diyah, tatawwu. Baca 3 ayat dalam solat itu lebih baik daripada memiliki 3 ekor unta yang gemuk dan yang bunting. Kalau bunting itu maksudnya tak belah. Kalau 3 ekor jadi 6 ekor. Itu 3 ayat. Wa arba'u ayatin khairun lahu min arba'in khalifatin simanin da'iram. Kalau baca 4 ayat itu lebih baik daripada memiliki 4 ekor unta
yang gemuk dan yang putih. Tidak ada orang dalam solat baca 3-4 ayat tak. Kalau baca 3-4 ayat batal. Sebab paling kurang baca 7 ayat suratul Fatihah. Wa man lam yaqra bi Fatihatil Kitab la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada solat lain, tidak sah solat kalau tak baca suratul Fatihah. Itu 7. Unta yang gemuk dan yang putih. Itu di luar Ramadan. Dan pada Ramadan berbeza. Alif ulfatullah, kelembutan Allah bagi kerelaan, keampunan, maghfirah, itqud minan nar, kelepasan daripada api neraka. Nun, nurullah, bercahaya hati pada wajah orang yang dekat ini kepada Allah Azza wa Jalla. Ini disebut dalam hadis yang saya sebutkan tadi. Saya kumpulkan hadis itu dalam buku ini. Dan dalam hadis pada Ramadan, pada Ramadan apa, puasa apa, tarawih, bagi makan orang, baca Quran, bersedekah, sahur, i'tikaf, Lailatul Qadar, umrah. Bagaimana nak teruskan nanti 6 puasa 6 dan apa yang Nabi lakukan di bulan Ramadan ada dalam buku ini. Boleh tengok nanti kat luar supaya puasa kita diterima oleh Allah sah dan makbul. Mari kita lihat Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ketua kepada kitab ini. Kalau tak boleh, tak faham bahasa Melayu, baca yang Arab. Buku ini dalam bahasa Arab. Kalau tuan-tuan tak faham Melayu terjemahan, baca yang Arab. Lihat fasal yang kedua, Al-Faslun Tsani fi Asrar as-Sawmi wa Syurutihi al-Batinah. Imam Al-Ghazali cerita rahsia-rahsia puasa. Ini dah hebat Imam Al-Ghazali bagi yang lain. Kalau ulama fiqh lagi akan sebut Al-Faslun Tsani fi as-Sawmi ataupun fi as-Siyami. Tapi Imam Al-Ghazali kerana seorang yang menguasai hakikat dengan ma'rifat, boleh sebut asrar, rahsia-rahsia. Dalam diri kita ada sir. Hati kita ini ada lebih kurang beberapa lapisan. Yang paling luar itu namanya basirah. Dalamnya lagi ada namanya latifah. Paling dalam tu lah. Atas latifah itu namanya sir. Basirah dalamnya ada sir, ada rahsia. Dalam sir tu ada lagi latifah yang juga dimacamkan. Tak mungkin orang tahu tentang asrar, rahsia-rahsia kalau sirnya tak hidup. Itu Imam Al-Ghazali antara orang yang Allah kurniakan dapat lihat yang zahir sekaligus lihat yang batin. Likulli zahirin batinun, setiap yang zahir ada batin. Kata beliau, puasa ada 3 peringkat. Saumul umum, puasa orang umum, awam. Saumul khusus, puasa orang khusus. Saumul khusus, puasa orang yang lebih khusus. Puasa orang yang umum, awam ini huwa kaful batni wal farji an qada'i asyahwat, mencegah perut, maaf, dan kemaluan daripada memenuhi syahwat keinginan. Setakat tu je. Untuk puasa yang paling kurang kita kena gapai. Puasa yang kedua ini huwa kaffus sam'i wal basri wal lisani wal yadi wal rijli wa sa'ir jawarihi anil atham, mencegah pendengaran, penglihatan, lidah, kaki, tangan dan seluruh anggota tubuh lain daripada dosa. Adapun yang tiga ini memang payah yang digapai. Tapi kita tahu ada orang yang sampai ke tahap ini. Saumul qalbi anil himam jadiyah wal afkar dunyawiyah wa qaffuhu amma siwallahi azza wa jalla bil kulliyah. Puasa hati daripada segala cita-cita yang dunia dan segala fikiran duniawi serta mencegahnya daripada selain Allah secara keseluruhan. Puasa yang pertama itu puasa orang awam. Kita tak nak begitu sebab levelnya macam maaf, puasa budak-budak. Kita nak kedudukan yang kedua, puasa orang saleh. Itu Imam Ghazali sebut ada 6 cara tu. Ada pun puasa para Nabi Siddiqin Muqarrabin, mungkin ayah kita nak sampai sebab hati belum lagi di tarbiyah. Paling kurang kita fokus puasa kedua itu. Kata Imam Ghazali,
paling kurang biar kita dapat puasa khusus. Tapi ada syaratnya. Sebab itu orang yang puasa khusus insya-Allah dia akan dapat satu anugerah taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ini special. Seruan Allah pada orang yang beriman. Maksud orang yang berpuasa itu tanda dia beriman. Orang yang beriman akan tanda dia berpuasa. Hendaklah kamu berpuasa, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana difardukan ke atas orang-orang yang terdahulu, yaitu para nabi dan rasul. Mereka juga berpuasa. Puasa ini asy-syara'i' al-qadimah. Puasa adalah syariat lama dulu. Sama. Nabi Adam yang lain pun berpuasa juga. Tapi yang jadi khusus untuk umat ini, puasa Ramadan wajib sepenuh bulan. Yang lain tak. Ini satu special. Macam juga dengan wuduk. Wuduk itu syariat Nabi lain dulu pun begitu juga. Tapi untuk umat ini dua special ketika wuduk jangan tinggalkan. Satu, ghurrah. Ghurrah ni kata basuh kepala, jangan cukup kat depan ni. Basuh seluruh ni supaya nanti bercahaya tempat yang kena wuduk itu. Dan tahjil. Tahjil kalau basuh tangan jangan cukup kat sini. Ma la yakul wajib illa bi fa huwa wajibun. Apa yang kalau tidak ditambah perkara itu tak sempurna wajib, maka dia menjadi wajib. Maka wajib dekat sini, tapi takut tak sempurna lebihkan di sini. Sini pun jadi wajib. Tapi biar tahjil lebih sampai ke sini. Begitu juga kaki sampai buku lari, lebih sampai ke dengan paha, dengan betis takut bawah sini. Itu namanya tahjil. Yang akan saja wah, ini istimewa umat Nabi Muhammad SAW. Sama juga Ramadan itu khas untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi puasa orang awam, puasa ini kita nak paling kurang 6 ini. Apa kata Imam Al-Ghazali rahimahullah? Jaga pandangan, jaga lidah, jaga pendengaran, jaga seluruh anggota badan daripada dosa. Tidak banyak makan yang halal ketika berbuka puasa. Tuan-tuan, ini falsafah puasa. Antaranya apa? Halal makanan itu, tapi jangan banyak. Sebab dalam faedah menyebut ma jawaza an haddihi inqalaba ila dhiddihi. Sesuatu yang lebih daripada ukurannya akan jadi hukum sebaliknya. Mungkin jadi makruh atau jadi haram. Ini falsafah puasa. 29 hari, 30 hari di ajam ini, tabah. Tak makan, tak minum daripada subuh sampai maghrib, itu bukan sedikit, lama tu. Tak makan dan minum walhal halal, tak bersama dengan pasangan walhal halal. Apa hikmahnya? Supaya keluar daripada madrasah Ramadan. Dalam bulan Ramadan sanggup tak lakukan sesuatu yang halal walaupun halal, semata-mata menjunjung perintah Allah. Maka lepas daripada Ramadan, maka sepatutnya lebih senang meninggalkan yang haram. Jelas haram, memang haram. Kalau bulan Ramadan yang halal pun ditinggalkan kerana menunjuk perintah Allah, sepatutnya di luar Ramadan lebih senang lagi meninggalkan yang haram. Kalau yang halal boleh ditinggalkan di luar Ramadan, itu falsafah. Kalau ada benda itu dalam diri seseorang, itu bermakna puasanya insya-Allah sah dan makbul. Kalau tak, itu wallahu a'lam. Itu antara tanda orang itu lulus daripada madrasah Ramadan. Hati dalam keadaan antara takut dan raja. Jaga pandangan. Maksud tundukkan pandangan. Tidak melihat sesuatu yang haram dan makruh. Tidak melihat sesuatu yang melalaikan hati daripada ingat pada Allah. Television silakan, tapi jangan lebih-lebih. Handphone silakan, tapi jangan sampai melalaikan. InsyaAllah ini dugaan zaman moden. Handphone. Guru kami Syekh Muhammad Nuruddin Baru Al-Banjari hafizahullah sebut dulu, kalau lepas sembahyang mesti kita sibuk nak cari tasbih. Sekarang sibuk cari apa? Tengok apa mesej hari ini, status WhatsApp, Facebook, belum lagi dengan YouTube, dengan
TikTok itu Masya Allah berpuluh-puluh minit tak sedar tengok tu, maaf ya, 30 minit dan tak ngantuk. Kalau tambah 30 minit lagi pun khair, macam-macam dalam itu. Tapi baca Quran baru satu muka surat 5 kali menguap, masuk muka surat yang sebelah, kepala ingat, ni kepala ingat, tidak. Masuk muka surat yang ketiga, menyembah topi, tidak. Sayyidatina Aisyah baca Quran daripada subuh tadi sampai waktu duha, approximately 1 jam 45 minit non-stop baca Quran di bulan Ramadan. Dalam kitab Lataiful Ma'arif karangan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, beliau sebut tentang Imam Syafi'i kana yakhtimul Quran 60 daratan fi ghairi salat. Imam Syafi'i baca Quran 60 kali khatam di bulan Ramadan di luar salat. Dalam solat tarawih lain lagi baca Al-Quran. Imam Syafi'i masyhur setiap hari baca Quran 30 juzuk setiap hari khatam. Di bulan Ramadan 60 kali khatam. Ya salam. Dalam kitab Al-Khairatul Hisan di mana Imam Abi Hanifah An-Nu'man yang dikarang oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami, disebut di akhir hayat Imam Abu Hanifah Imam Hanafi ada orang tangkap beliau masuk dalam penjara. Beliau wali, hampa boleh pijak tang mana pun dalam rumah saya, tapi dia pijak tang ni. Pasal tang ni saya sudah khatam 7,000 kali Al-Quran. 7,000 kali Quran tu suratul Fatihah sampai An-Nas. Bukan Al-Fatihah dan An-Nas atau kita. Ini Al-Fatihah sampai An-Nas. Imam Syafi'i, tidak aku buka suratul Fatihah, melainkan aku akan berhenti di suratul Nas. 114 surah. Kita lain, tidak saya buka suratul Fatihah, melainkan saya akan berhenti di suratul Fatihah. Tak ganjak-ganjak. Tapi Ramadan insyaAllah kita baca banyak. Itu apa kelebihan mereka? Kerana amalan itu diistiqamahkan. Sesuatu yang diistiqamahkan, ia akan menjadi statusnya wiri. Bila sesuatu jadi wiri, ia seperti besi berani, magnet, akan menarik warid. Warid itu the nourishment of the heart, makanan kepada hati. Macam perut, kalau ada makanan segar, hati kalau ada makanan segar, itu tak letih buat amal. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu diriwayatkan, beliau di rumah ada tali macam benang lah ya, dipintal 1000 pintalan, dipintal macam tasbih lah 1000 pintalan. Sayyidina Abu Hurairah tidak akan tidur malam melainkan setelah bertasbih 12 pusingan. Berapa? Hadis ribu dapat 12 ribu. Kita bismillahirrahmanirrahim 21 kali pun 3 kali tasbih putus. Ingat bismillahirrahmanirrahim. Dia main mengantuk tu, dia terkikir bangkok nak putus tasbih 3 kali putus. Itu baru bismillahirrahmanirrahim. Karena itu himmah kita kurang. An-nadharatu sahmun min sihami iblis masmumah, faman tarakaha min khawfillah athabahu jalla wa azza imanan yajidu halawatahu fi qalbihi. Melihat perempuan adalah panah beracun daripada panah iblis. Siapa yang meninggalkannya kerana takut kepada Allah, maka Allah akan memberi balasan iman padanya yang dia merasa kemanisan dalam hatinya. Bahaya. Kenapa sebut perempuan? Fitnah. Lelaki pun begitu, tapi perempuan lebih. Sebab itu Nabi dia nak wafat, as-salat, an-nisa, ittaqun nisa. Salat, jaga salat perempuan, jaga-jaga dengan perempuan. Melihat di sini, apakah melihat live ataupun melihat gambar, melihat dalam YouTube, melihat dalam TikTok, melihat whatever. Ia seperti panah yang beracun. Panah itu kalau kena dekat ini sakit sebab dia luka. Kalau beracun lagi cepat dia meresap dan membunuh seseorang sebab racun itu masuk dalam blood circulation darah. Siapa yang boleh jaga mata dia, Allah akan rasakan kemanisan iman pada diri. Jaga lidah. Orang Arab kata lidah ini saghirul jismi kathirul ithmi.
kecil dia badan tapi besar maksiat, bahaya dosa. Ulama katakan anggota yang boleh buat dosa ada pengawal. Mata, pengawalnya kelopak mata. Telinga, pengawalnya kegendan telinga. Maaf, yang di bawah tu pengawalnya dua paha. Setiap satunya satu pengawal. Kerana boleh buat dosa. Tapi lidah dua pengawal. Satu gigi, yang kedua mulut ni, bibir. Bahayanya lidah itu. Kecil je, tapi boleh buat dosa yang besar. Jangan bercakap perkara yang lara. Lara bukan dosa. Tapi kalau macam tak ada faedah sangat, terdapat makanan berjam-jam, terdapat permainan berjam-jam, boleh. Tapi jangan kebiasaan. Jadi, jaga. Especially dalam Ramadan. Jangan mengumpat. Dua orang perempuan di zaman Nabi tak tahan puasa, lalu nak buka puasa minta izin, hantar wakil pada Nabi, Nabi izinkan, tapi Nabi kata minta keduanya muntah dalam bekas ini. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Ihya Ulumuddin. Lalu perempuan pertama muntah, separuh bekas tadi itu penuh dengan daging-daging yang fresh. Yang perempuan yang kedua pun begitu juga. Khairan orang, macam mana puasa keluar dua benda ini. Lalu dikhabarkan kepada Nabi yang berlaku. Nabi sebut hatani sawmata amma harramallahu alaihima, hatani sawmata amma ahallallahu lahuma. Kedua ini berpuasa daripada sesuatu yang dihalalkan pada keduanya. Waftarata amma harramallahu alaihima. Kedua-duanya telah buka puasa. Maksud membatalkan pahala puasanya dengan sesuatu yang diharamkan atas keduanya. Rupanya kedua-dua ini mengumpat. Jaga-jaga. Mengumpat itu jumhur ulama mengatakan sah puasanya tapi batal pahala puasanya. Tetapi Imam Al-Auza'i seorang ulama besar mengatakan batal juga puasa dia. Tapi pendapat ini marjuh, pendapat lebih kuat tak batal, tetapi batal pahala puasanya mana berdosa. Tidak mengadu domba gosip, tidak berkata kotor atau keji, maaf 18 ke atas, tidak berkata sesuatu yang membuatkan hubungan menjadi rendah, tidak berkata sesuatu yang membawa pada permusuhan. Dia cakap bergaduh orang dibalik. Tidak berkata sesuatu yang ada unsur riak menunjuk-nunjuk. Kebenaran yang paling buruk adalah menceritakan kebaikan diri pada orang lain. Dia cerita tentang diri dia betul, tentang anak dia betul, tapi orang berat telinga nak dengar. Pasal dia cerita kelebihan diri dia saja, keluarga dia saja. Orang dengar tu jadi berat telinga. Bila tidak komplain dia dah. Pasal cerita tentang kelebihan diri sendiri betul, tetapi ini kebenaran yang paling buruk. Kerana itu dari saja. Syekh Nuruddin, ayah beliau, datang ke Malaysia. Syekh Marbu Al-Barzali pergi ke Seri Petani. Ada Maulana di sana tanya, Tuan Syekh, apa rahsia Tuan Syekh mendidik anak sampai jadi faqih ulama besar? Syekh Nuruddin, ni ayah beliau ditanya. Kata ayah beliau dua. Satu, jangan ceritakan kehebatan anak pada orang lain. Tambah lagi berhalu-halu selalu, sebab takut nanti anak tu pressure. Contohnya masa kecil, cerita kehebatan anak, esok cerita lagi, esok takut nak maintain. Contohnya anak tu pandai, nak kena bagi sekolah baik, tengok pergaulan dia, lalu mana sampai disekap pergaulan makanan, nak maintain tadi tu. Selalunya tak jadi bila dah besar. Boleh tambah, tapi jangan setakat untuk motivation, bayangan boleh, tapi jangan setiap hari. Itu takut nanti anak tak jadi. Dua, kena pantau dalam puasa sama dengan solat. Muru awladakum bis-salah wa hum abna'u sab'i sinin wa wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 10 wa farriqu bainahum fil madaji'. Suruh anak solat 7 tahun. Tak solat jangan pukul. 8 tahun jangan pukul. 9 jangan pukul. 10 pukul. Tapi pukul yang ghair mubarrih, jangan pukul yang menyebabkan berdarah. Muka jangan. Takut nanti kalau pukul di muka berparut, dia dendam. Tangan, pukul, punggung, atau dadam. Dan kisahkan tak duduk. Ulama kata qiyas kepada solat, puasa sama juga.
So anak puasa 7 tahun, tak puasa jangan pukul, 8 jangan, 9 jangan, sudah pukul yang mendidik. Sama juga dengan tutup aurat begitu. Nah, yes. Selalu dia tidak banyak bercakap kecuali dia perlu. Itulah sebabnya bahasa Kadidah dengan zikrullah dan membaca Al-Quran. Puasa khusus jaga kenegaraan. Tidak mendengar sesuatu yang haram dan makruh dengan Al-Quran. Jaga seluruh anggota badan daripada dosa. Tangan, kaki, jangan lakukan perkara yang makruh. Perut tidak makan makanan yang syubhat, tidak jelas halalnya ataupun haramnya ketika iftar bukan puasa. Orang yang jaga perut daripada subuh sampai maghrib tak makan yang halal kerana puasa, tiba-tiba bila buka puasa makan yang haram pula. Ini kata Imam Ghazali, "Fabikaru hadha as-sa'im bikaru mayyit nafsu lemah." Tapi kalau makan maka ia menguatkan nafsu itu. Orang yang makan sedikit hatinya jernih, senang dia buat amal dan lakukan tahajud, baca wirid-wirid. Banyak makan itu menghiasi hati daripada Allah, tambah payah nak buat ibadat. Cuba tuan-tuan tengok, kalau kita makan banyak buka puasa kan, itu dia mata nak semayang menggantung. Kalau imam baca panjang tu, mula orang batuk kat belakang, nak bagi signal imam, please not too low imam, nak dah tu. Walhal kalau orang yang makan sedikit, perut jadi senang. Kalau makan banyak, akan tahir kasudi, makan banyak jadi malas. Akhir hati dalam keadaan khauf dan rajak ketika buka puasa. Dalam ibadat pun sedikit juga. Dalam ibadat, bila buka puasa, kita muhasabah. Ya Allah, ni khauf kan? Ya Allah, apa puasa saya hari ini, mata saya tak jaga, telinga, ya Allah, bimbang tak diterima. Kalau diterima, itu dikatakan muqarrabin, tak jadi imam putih terjaga. Tapi, ya Allah, ini yang terbaik tapi tak dapat baca. Kalau dalam kehidupan, bawa dua sifat. Satu, sabar, satu syukur. Sebab itu puasa yang terbaik, puasa Nabi Daud. Nak mengajar bila puasa sabar, bila esoknya tak puasa syukur, esok puasa lagi sabar, syukur, sabar, syukur. Ketiga solat dalam solat bawa dua pula. Satu khauf, satu syukur. Ketika nak berdiri, khauf bimbang, ya Allah, boleh ke saya nak takbir? Berapa ramai orang yang Allah cabut nyawa, kolaps, tak tahu nak takbir. Maka dia pun dengan tenang, Allahu Akbar, syukur, alhamdulillah, dapat saya takbir. Tapi bimbang lagi, bolehkah nak baca iftitah ni? Kalau dia baca dengan tenang, Allahu Akbar, sampai wa'ala minal muslimin, syukur, alhamdulillah. Bimbang lagi nak baca Fatihah, lagu tu syukur, khauf, syukur, khauf, supaya dapat khusyuk dalam solat. Ini tadi khas ni, itu tak boleh kita baca. Kerana itu kita jaga nama ini tadi, mudah-mudahan Allah bagikan kita puasa orang saleh. Puasa orang saleh yang akan dapat satu sah, yang kedua aku. Tuan yang buat saya, kita doa dan baca doa ini setiap malam. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita Lailatul Qadar. Tuan yang buat saya, Allahumma rzuqna Lailatul Qadri fi hadhihi as-sanah wa fi kulli sanah bi rahmatika ya arhamar rahimin wa aqimna ala qiyamiha wa ihya'iha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, rezekikan kami Lailatul Qadar. Doa setiap malam, jangan tunggu 10 yang akhir kan? Pada tahun ini dan pada setiap tahun, dan bantulah kami untuk membangunkannya dan menghidupkannya dengan rahmat-Mu, wahai Tuhan yang paling pengasih di antara yang mengasihi. 3 minit. Ketika Allah sebut Lailatul Qadar, Allah guna Lailatul Qadar. Ketika Allah sebut Isra dan Mi'raj, Allah tak guna Lailatul, tapi Lailan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, guna mudzakkar. Tapi ketika sebut Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, tidak Lailul Qadar, antara rahsianya. Lail itu sebahagian malam, a part of night. Sebab Isra Mi'raj bukan berlaku sepanjang malam, tidak 1/3 malam yang akhir,
Al-Imam Al-Bajuri dalam kitabnya Tuhfatul Murid syarah kepada kitab Jawharatul Tauhid karangan Al-Imam Ibrahim Al-Laqani. Syekh Muhammad Nawawi Ibn Umar Al-Bintani Al-Jawi dalam kitabnya Nurul Dhalam syarah kepada kitab Aqidatul Awam karangan Al-Imam Al-Marzuqi menyebut Isra' Mi'raj itu berlakunya tak lebih 4 jam lebih, tak sampai 5 jam. Sebab ia berlaku di akhir malam, sehingga Imam Al-Busiri menyebutkan thumma yarudduhu minal 'arsy qabla an yabrud al-farsh. Allah turunkan Nabi kembalikan daripada 'arsy ke dunia sebelum sejuk tempat membaringkan, tak lebih 4 jam lebih sahaja. Sebab itu dinamakan lail. Tapi ketika Lailatul Qadar itu maksudnya ia berlaku daripada maghrib sampai ke subuh, rahmat pada umat ini. Apa-apa yang kita lakukan yang baik daripada maghrib sampai ke subuh, apa sahaja pahalanya sendiri. InsyaAllah tuan-tuan dapat setiap tahun, insyaAllah. Syarat Al-Imam Asy-Syafi'i menyebut di dalam Al-Qawl Qadim, juga Al-Imam Malik menyebut dalam kitab Muwatta. Dua pendapat mereka disebut oleh Syekh Muhammad Idris Al-Mardawi dalam kitabnya kitab syarah kepada kitab At-Tirmidzi. Paling minimum untuk dapat Lailatul Qadar, 1 Isya' berjamaah, 2 subuh berjamaah walaupun mungkin dia tak tarawih. Ini syarat paling minimum. Dengan tuan-tuan tak tarawih saja ni. Ini syarat paling minimum. Isya' berjamaah, subuh berjamaah. Apa rahsia? Isya' berjamaah, man sallal isya'a fi jama'atin fa ka'annama qama al-laila nisfah. Siapa yang solat isya' berjamaah sebab dia membangunkan separuh malam, daripada maghrib sampai 12 dia kurang. Kan dapat habuan dia tu kata. Wa man sallal subha fi jama'atin fa ka'annama qama al-laila kullah. Siapa solat subuh berjamaah sebab dia membangunkan sepenuh malam, kan dapat dia kata. Tuan, setiap malam paling minimum jangan tidak solat isya' berjamaah, jangan tidak solat subuh berjamaah. Terakhir di bulan Ramadan ini, setiap malam jangan tinggal 2 amalan. 1, baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun sampai akhir. Fansurna 'alal qawmil kafirin. Kenapa? Nabi sebut man qara'a bil ayataini min akhir surah Al-Baqarah fi lailatin kafatah. Siapa baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah satu malam, kafatah, 2 ayat ini akan melengkapkannya. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menyebutkan dalam Fathul Bari, Al-Imam An-Nawawi menyebutkan dalam kitab Minhaj. Kafatah mencukupkannya, 1, mencukupkannya pahala yang besar malam itu. 2, mencukupkannya perlindungan daripada jin, iblis dan syaitan. 3, mencukupkannya ganti cover Lailatul Qadar. Kalau qiyamul lail, kalaupun dia tidak qiyamul lail malam tu, pahalanya dapat qiyamul lail. Tuan ni saya bagi yang minimum dan pula kat qiyamul lail ni. Qiyamul lail dapat 2. Yang ketiga, 2. Yang ketiga, yang kedua, solat dengan imam sampai tamat. Imam solat tarawih dengan witir 23. Bila witir, kita tahu kita nak sambung lagi kat rumah, jangan balik. Jangan balik. Hatta kalau imam solat 8 rakaat dengan 3 witir, buat witir, jangan balik. Kat rumah sambung lagi. Sebab ini saya nak sebut tadi, biar kita dapat pahala yang mulai. Man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Siapa yang diri tarawih bersama dengan tuan imam sampai imam habis, kalau 11 lah, kalau 23 lah, maka kutiba lahu qiyamul lailatin, ditulis baginya seolah-olah dia qiyamul lail sepanjang malam. Ini khas untuk Ramadan saja. Yang tinggalan satu tadi apa? Mana Rasul bima unzila ilaihi min rabbih sampai akhir. Yang kedua, hanya tinggal apa? Solat bersama dengan imam sampai imam habis solat tarawih dan witir. Allah berikan kita jalan dan kelebihan yang banyak, jangan terlepas, dan pastikan mudah-mudahan yang terbaik.
Puasa kita bukan sahaja sah, tapi makbul di sisi Allah Azza wa Jalla. 6 perkara yang diajar oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Hada wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن مشايخنا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسر الفاتحة.